Okey, baik. Laman web kita ini, okey, kalau kita lihat, yang kita buka permulaan ini adalah yang boleh diakses oleh semua orang. Sama ada orang tu admin, orang tu pengurus pasukan ataupun ketua pasukan ataupun guru ke, guru permainan, guru rumah sukan dan sebagainya. Dia juga boleh diakses oleh admin tanpa perlu login. Tapi nanti bila kita dah buat login, ada beberapa user dia perlu login baru dia dapat melihat dia punya paparan antarmuka aplikasi ya. Jadi untuk hari ini, okey. Sebelum ini kita dah buat antarmuka admin yang kita letak menu di sini kerana kita tak perlu login, jadi kita letak menu, kita boleh masuk di sini ya. Bila kita dah ada login nanti, sistem login akan membawa user terus masuk ke page ini tanpa perlu dia klik pada menu admin tadi ya. Okey, baik. Admin, okey. Sebenarnya sebuah aplikasi itu dibangunkan oleh developer. Kamu semua adalah webmaster ataupun pengatur cara web yang membina aplikasi. Maksudnya kamu bina dan kamu jual. Pembeli itu adalah admin. Ya. Admin ini adalah orang yang membeli sistem kamu. Jadi admin dia ada page dia sendiri untuk dia mengawal. Contoh yang sudah kita buat ialah admin boleh masukkan data. Okey, kalau kamu lihat yang pernah kita buat, admin dia boleh tambah pengurus, tambah acara dan sebagainya ini adalah data. Data ini disediakan oleh admin supaya syarikat dia ke, sekolah dia ke ataupun mungkin diri dia sendiri boleh menggunakan sistem ini ya. Okey, menu-menu yang ada di sini adalah semuanya untuk kegunaan admin. Admin mungkin dibantu oleh pengurus pasukan, kalau di sekolah mungkin guru kelas, mungkin setiausaha sukan dan sebagainya ya. Kalau di sekolah admin ni mungkin pengetua ataupun penolong kanan. Di bawah guru besar ataupun pengetua dan penolong kanan ni ada guru-guru lain. Mungkin guru pasukan ke guru rumah. Mereka tu nanti kita akan buatkan page dia pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan buat page yang akan dikendalikan oleh orang yang akan menggunakan sistem ini. Okey ya, sekali lagi cikgu bagi tahu, sesebuah sistem dibangunkan oleh developer. Developer tu kamu semualah. Kita besok apabila kerjanya membina aplikasi ni, kamu bina aplikasi dan kamu jual. Pembeli-pembelinya ialah admin. Okey, admin apabila digunakan di tempat dia, dia akan ada pelanggan dia ataupun user. Kalau di sekolah, user dia adalah pelajar. Okey, jadi untuk hari ini kita buatkan page yang khusus untuk pengurusan ya. Okey, baik. Untuk page pengurusan, kita tak perlu pergi dekat page admin tadi. Maksudnya dia berada di sini sahaja ya. Maksudnya dekat halaman utama ni nanti akan keluar page pengurusan. Page pengurusan ini kita boleh juga buat menu macam admin ini ataupun nanti di hujung nanti kita buat page login. Bila login berjaya, page pengurusan tu akan dipaparkan. Tapi kita buat dahulu page pengurusan itu, baru kita buat dia punya login sistem dia ya. Okey, baik. Hidupkan kamu punya pengarangan skrip iaitu Sublime. Siapa-siapa yang guna Sublime. Okey, pastikan juga XAMPP kamu sudah run. Kamu runkan Apache dan juga MySQL. Jadi apabila kita buat dia punya skrip nanti, kita boleh lihat dia berlaku paparannya di sini ya. Baik. Page yang akan kita buat ni namanya pengurusan ya. Okey. Pengurusan. Baik, kalau kamu ingat lagi, sebelum ini kita ada buat page input. Okey, contoh yang cikgu buka ini. Ini adalah page input ya. Okey, macam mana kita nak buka page input? Okey. Supaya kita lebih senang nak buat, kita gunakan file-file yang sebelum ni kita buat sebab dekat dalam tu sudah ada structure yang seperti ini ya. Okey, cikgu akan gunakan open file
buka Sublime, kamu pilih open file. Okey, daripada file kamu yang sebelum ini atau yang kamu backup daripada cikgu tu, kamu akan jumpa yang pertama adalah folder aplikasi kamu. Aplikasi cikgu namanya aplikasi Azmi ya. Okey. Dekat dalam tu ada file-file yang berada pada aplikasi Azmi punya root ini ya. Ini adalah halaman yang kita nampak ini. Yang di luar ini. Aplikasi Azmi /index.php tu dia adalah paparkan semua yang berada pada aplikasi Azmi ini ya. Yang cikgu nak buka tu dia berada pada subfolder admin ya. Jadi kamu buka subfolder admin. Okey. Dekat situ ada satu file namanya input ya. Input.php. Kamu buka file tu. Okey, file tu adalah seperti ini di mana dekat dalamnya cuma ada link sahaja ya, link seperti ini. Okey. Kalau kita lihat pada paparan ini dia berada pada input, kemudian pada masuk data. Inilah file dia ya. Okey. Dia sama seperti admin, pengurus aplikasi ini dia akan memasukkan data. Data yang dia akan masukkan ialah nama-nama peserta, kemudian acara yang akan diambil oleh peserta, kemudian mungkin dia boleh selenggara peserta itu ya, sama ada nak tukar peserta dan sebagainya ya. Jadi kita akan buat beberapa halaman lah nanti ya, supaya dapat membantu aplikasi ini bekerja dengan sempurna ya. Okey, baik. Baik, sesudah kamu ambil file input tadi, kita akan save as dia ke dalam folder root yang bukan admin ya. Okey, caranya macam ni ya. File, save as. Tadi kita berada pada admin, nampak di atas ni. Kamu keluar daripada admin ni, masuk dekat aplikasi Azmi sahaja. Okey, sekarang kita dah keluar daripada admin, sekarang kita berada pada aplikasi kita sahaja ya. Kalau nama kamu Nadia, mungkin aplikasi Nadia ataupun Nadia Apps dan sebagainya ya. Okey. File yang bernama input ini kamu tukar dia menjadi file pengurusan ya. Pengurusan.php. PHP sambungan ini kalau kamu tak tulis pun tak apa, sebab dia akan save sebagai save as type PHP ya. Okey, tapi cikgu biasa tulis, jadi cikgu dah terbiasa, biasanya cikgu akan tulis lah. Tapi kamu tak tulis pun tak apa ya. Bila kamu save, sekarang kamu lihat dia berada pada aplikasi Azmi pengurusan ya. Okey. Oleh kerana dia tak ada menu, okey, cara nak buka dia ialah kamu keluar daripada admin, pastikan kamu berada pada aplikasi Azmi /index.php, tukar perkataan index itu menjadi pengurusan. Okey. Baik. Dia kata sini ada error include admin nav dia. Okey, sekarang kita betulkan. Pergi balik dekat kita punya Sublime ini. Oleh kerana dia asal-asal dahulu adalah kepunyaan admin, dia punya nav-nya adalah admin nav. Kita tukar kepada site nav. Site nav adalah menu yang digunakan oleh pengurusan dan juga user-user yang tak login ya. Okey, kamu tukar yang ini dan kamu save. Okey, seterusnya halaman input data ni tukar kepada halaman pengurusan sistem ya. Pengurusan sistem. Halaman pengurusan sistem. Okey, yang ini kamu boleh padam. Daripada pautan sampai kepada tambah rumah ni kita boleh buang. Sebab yang kita perlukan adalah untuk dia tambah peserta. Okey, nanti selain daripada tambah peserta, okey, kamu boleh kopikan dia saja. Okey, kita ada juga papar peserta. Kenapa peserta tidak diisi oleh admin? Sebab admin tak kenal peserta ya. Peserta yang kenal adalah pihak pengurusan, sama ada ketua pasukan, guru rumah sukan atau guru permainan. Mereka yang tahu siapa pesertanya ya. Okey, dia punya file nanti namanya papar peserta ya. Okey, tambah lagi untuk menyertai acara ya.
penyertaan ya, penyertaan. Okey, jadi daftar masuk acara ya. Daftar masuk acara. Okey, tambah satu lagi untuk dia paparkan penyertaan dia ya. Kalau kamu lihat dekat dalam buku yang kamu ada tu, dia ada penyelenggaraan dan sebagainya. Tapi cikgu ajar yang ringkas saja ya. Okey. Papar penyertaan. Okey, sini papar penyertaan. Okey, kita ada tambah peserta, papar peserta, penyertaan dan papar penyertaan ya. Okey. Kita boleh view sekejap, tengok dia akan jadi begini ya. Pengurusan.php tu dia akan jadi paparannya seperti ini dan atur cara skrip PHP-nya seperti ini ya. Okey. Okey, langkah yang pertama kamu tukar dia punya menu dia kepada site nav. Okey, site nav dia akan keluar yang ini ya. Kemudian dia punya title dia halaman pengurusan sistem ya. Jadi dia keluar dekat sini halaman pengurusan sistem. Okey, kalau kamu nak dia besar tulisan tu, ingat lagi kamu masukkan okey, kita boleh highlight begini. Okey, tak boleh, dia tak mau ya. Okey, kamu pergi kat hujung ni. Okey, tulis H1 ya. H1. Kemudian tab. Okey, sepatutnya tulisan ini berada di celah-celah antara buka H1 dan tutup H1 ya. Okey. Barulah dia jadi tajuk yang besar macam ini ya. Okey. Baik. Kamu masukkan, gunakan file yang berada pada admin, kamu rename dia, kemudian save sebagai pengurusan. Kita save di dalam aplikasi Azmi ya. Kita letak di dalam root aplikasi, bukan dalam Sublime ya. Jadi bila kita tuliskan nama file itu, pengurusan.php, dia akan dipaparkan begini. Okey, seterusnya, kalau kamu lihat tadi, kita ada 4 file yang akan kita bina ya. Keempat-empat file ini adalah file structure, iaitu file yang ada paparan seperti ini. Kemudian di dalam setiap file tu, dia akan ada bahagian yang dalam ini. Sama ada dia borang, dia jadual ataupun yang lain-lainnya, grafik ke apa. Semua file yang berada di bahagian dalam ini, nanti dia akan berada di dalam subfolder halaman. Okey, sekarang kita buat satu-satu ya. Okey, kamu lihat pada tab Sublime ni cikgu dah ada satu. Kemudian cikgu buka satu lagi yang baru, new ini. Namanya yang pertama adalah peserta.php. Okey, kita akan ada file yang berbentuk structure yang kat luar ini dan juga file yang akan ada di dalam ini ya. Semua file yang permulaan itu adalah file structure sebenarnya ya. Okey, jadi yang mula-mula ni kita save di luar ya. Okey, yang pertama tadi namanya adalah peserta.php. Jadi file save as, yang itu tak perlu masuk halaman ya, itu di luar sini ya, iaitu peserta.php. Save. Okey. Apa yang perlu ada pada peserta.php sama seperti ada dekat dalam pengurusan. Jadi senang, kamu salin semua. Kamu drag daripada atas sampai bawah. Ataupun kalau nak pantas, kamu select all ya. Edit. Okey, kalau tak ada, gunakan keyboard, kekunci keyboard, tekan Ctrl A. Dia akan select all lah macam tu. Baik, kemudian kita edit dan copy. Buka peserta, kita pun paste di situ ya. Macam tu. Okey. Baik. Yang ini tadi pengurusan, di dalamnya adalah link, iaitu pautan ataupun anchor yang ada 4 ni ya. Tetapi dekat dalam peserta ini, kita akan masukkan borang nanti ya. Jadi kamu padam semua link itu, dari baris 16 sampai 19 tu kamu padam. Okey, gantikan dengan arahan
PHP. Tukar bawah ni jadi PHP dulu ya. Okey, tukar dia menjadi PHP. Bukan Ruby ya, PHP. Okey, bila cikgu tekan tab, dia jadilah ni. Okey, kamu tulis PHP, tekan tab, tulis include. Okey. Filenya adalah file borang peserta. Tapi kita kena ingat, file itu berada dekat dalam subfolder halaman. Titik dulu, tulis halaman. Lepas tu baru kita tulis borang peserta. Ini adalah nama yang cikgu berikan kepada halaman tersebut. Kamu boleh gunakan nama lain ya kalau kamu nak. Mungkin player ke, pemain ke, borang pemain, cikgu punya borang peserta, ataupun kamu buat form ke kan, registration form ke dan sebagainya. Nama ni adalah nama yang kamu sendiri buat lah ya. Okey, yang ini cikgu akan save sebagai peserta. Bila cikgu save, cikgu dah boleh buka file peserta ini. Tetapi yang ini akan keluar error lah nanti ya. Dia akan jadi macam ni. Bila cikgu klik pada tambah peserta, dia akan buka file peserta.php. Nampak tu dia buka file yang bernama peserta.php. Tapi dia error di sini kerana file borang peserta tu kita belum buat ya. Jadi kita buat satu file lagi nanti, new. Yang ini nanti kita akan namakan sebagai borang peserta dan kita simpan di dalam subfolder halaman. Okey, contoh cara simpannya ialah file save as. Dia akan disimpan di dalam halaman dan namanya adalah borang peserta. Kamu boleh tuliskan namanya mengikut cara kamu sendiri, nak panjang, nak pendek ataupun nak guna nama lain pun boleh ya. Okey, bila cikgu save, walaupun cikgu belum kod apa-apa, tapi oleh kerana file itu telah wujud, bila kita refresh, dia dah hilang yang error tadi tu ya. Error yang seperti ini namanya logic error. Page dipaparkan juga, tetapi tak ada dia punya kandungannya ya. Okey. Berbeza kalau dia ralat masa larian, dia nanti tak ada paparan langsung ke dan ada loop dan sebagainya ya. Okey, baik, sekarang kita akan buat borang di sini ya. Borang peserta itu mesti sama dengan maklumat yang ada pada tabel peserta ya. Okey. Contoh dekat tabel peserta, kita ada nombor peserta, nama peserta, kelas, kod rumah dan sebagainya. Kalau kita ingat, kita dah buat ini minggu yang sebelum dulu pada admin. Jadi file tu sebenarnya dah ada ya. Kalau kamu ingat lagi, file tu sudah ada dekat admin ya. Okey. Kita boleh buka admin, open. Buka admin. Pergi halaman yang subfolder halaman yang berada pada folder admin. Dekat situ sudah ada borang peserta. Okey. Buka borang peserta itu. Okey, oleh kerana dia dah ada dekat situ, kita select all, copy. Okey, pindahkan masuk dekat dekat file kosong yang baru kita buat tadi ya. Okey. Baik. Dia kata if add peserta, kita masukkan nombor peserta, nama peserta, kelas dan juga rumah ya. Kod kelas dan kod rumah ya. Okey. Kemudian dia akan save. Okey, dia akan simpan ke dalam tabel peserta. Okey. Jadi tidak perlu kita type lagi sebab kita dah pernah buat sebelum ini. Okey. Sekarang cikgu save dia ya. Save. Jadi kalau kita lihat sekarang, refresh. Okey, kita ada borang yang sudah siap kita buat sebelum ini ya. Okey, contoh kita sudah ada dekat situ Alia, Ahliong dan Aminah. Mungkin hari ini cikgu tambah seorang lagi ya. Okey, merah ada, kuning ada, kita tambah untuk rumah hijau ya. Okey, kita tambah peserta rumah hijau.
Okey, nombor peserta mungkin bermula dengan H8008 ya. Okey, nama peserta itu mungkin Muhammad Alias ya. Okey. Mungkin dia dari kelas 2 Amanah ya. Pastikan rumahnya betul, iaitu rumah hijau. Tambah data berjaya ditambah. Okey. Cikgu kembali kepada paparan kita yang mula-mula ini. Okey, dekat sini kita boleh keluarkan kita punya peserta nanti, kita lihat di sini. Tetapi kalau kami ingat, minggu yang sebelum ni kita dah buat satu menu papar ya. Dekat papar tu dia dah ada jadual papar peserta. Alias yang kita masukkan tadi dia dah masuk dah ni ya, dekat nombor 2 ni H8008. Baik, cuma sekarang ni kita nak himpunkan dia di dalam satu halaman, iaitu fail pengurusan. Jadi bila kita klik papar nanti dia akan buka fail papar peserta, tapi fail tu tidak ada lagi. Okey, kita ulang lagi macam mana nak buat dia. Apabila fail yang kita nak buat tu adalah fail structure ataupun kerangka paparan ni, okey, kita gunakan mana-mana yang sebelum ini kita pernah buat. Contohnya pengurusan ataupun peserta. Yang kita ubah adalah ruangan pada baris 16 ini ya. Kalau kita gunakan pengurusan, kita akan padam dahulu 16 sampai 19. Lepas tu kita tukar pada baris 16 tu dengan arahan PHP include nama fail tersebut. Jadi yang paling senang adalah kita ubah yang peserta ini ya. Kita copy semua, select all, copy. Kita buka fail baru, new, kita paste dekat situ. Okey. Kita rename dia menjadi papar peserta. Yang itu kita save dia di luar halaman ya, pada aplikasi Azmi Root ya. Jadi nama failnya adalah papar peserta ya. Papar peserta. Okey. Untuk papar peserta ini yang dipaparkan adalah jadual ya. Kalau kita ingat, kita punya paparan yang sebelum ini dia menggunakan jadual murid. Sebab ketika itu kita namakan dia jadual murid. Kamu boleh tukar nama tu kepada mungkin jadual peserta dan sebagainya ya. Okey, jadual murid, kita save. Okey, save ya. Baik, kalau cikgu buka jadual murid yang pernah kita buat sebelum ini dekat halaman. Okey. Arahan dia di situ ialah untuk memaparkan bilangan, nomor peserta, nama peserta, tingkatan dan rumah sukan ya. Dipanggil daripada jadual peserta. Okey. Jadi kita akan guna balik dia tu. Jadi bila cikgu klik pada menu papar peserta. Okey. Papar peserta ya. Papar peserta. Tadi cikgu save kat mana? Okey, salah eja ya. Nampak tu papar. Betul ya? Okey, HTML hujung dia tu ya. Okey. Itu sebab cikgu lebih suka masa menulis tu, cikgu tambah terus sambungan dia iaitu PHP. Supaya dia tidak salah panggil ya. Okey. Refresh, klik pada papar peserta. Okey, sekarang cikgu dah boleh paparkan peserta. Yang cikgu save tadi dia menjadi HTML ya. Bila berlaku kesalahan seperti itu, kita kena cepat betulkan ya. Okey, tadi papar peserta. Okey, papar peserta ini adalah PHP, yang ini kita buang ya. Okey, baik. Okey, kembali pada menu tu, kita boleh tambah peserta. Okey, kita boleh juga back papar peserta. Okey, baik. Sekarang yang paling penting ialah kita nak masukkan peserta-peserta rumah tersebut untuk menyertai pertandingan. Kalau laman web ini untuk olahraga, mungkin masuk olahraga. Kalau laman web ini untuk sukan, mungkin untuk menyertai sukan sekolah. Kalau ini pertandingan bola sepak, untuk menyertai pertandingan bola sepak dan sebagainya ya. Okey, asasnya sama, cuma kita ubahlah untuk permainan apa ya.